Assalamualaikum semua, selamat datang kepada sesinya Seekers Session dalam Seekers Nest Media. Kami berada dalam satu edisi khas yang mana kami akan membahaskan tentang isu-isu bekas pesalah, dan kami berada dalam bahagian yang ketiga dalam topik yang membahaskan hidup penagih dadah, dan kita masih lagi dalam sesinya soal jawab. Dan insya-Allah kami akan menterakan apa bakinya soalan yang mana telah kita bahaskan pada sesi yang selepasnya, pada sesi yang sebelumnya. Jadi berada bersama kami dalam sesinya Seeker Session ini adalah Ustaz Basir dan Ustaz Fadlun. Selamat datang kepada Seeker Session. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz, semua sihat? Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi tanpa kita buang masa Ustaz, izinkan saya menonjolkan dan berkongsi kepada pendengar dan juga pada viewers kita bagi soalan. Jadi kita ada soalan yang pertama ataupun soalan yang keempat sebenarnya, maaf. Jadi kita ada soalan yang keempat sambungan daripada sesi yang sebelumnya, iaitu soalan nombor 4. Assalamualaikum. Saya tertarik dengan topik yang diketengahkan, memandangkan seorang ahli keluarga saya juga terlibat dengan gejala dadah. Pendapat saya, selalu juga masyarakat Melayu Islam suka menghukum seorang bekas pesalah itu di atas hukuman yang sudah dijalani mereka di DRC ataupun di penjara. Itu yang buat bekas pesalah itu menjadi lebih cenderung untuk kembali ke jalan yang lama. Lebih sedih lagi jika ada antara ahli keluarganya tersendiri yang selalu memandang serong kepada bekas penagih. Soalan saya ya Ustaz, jika bekas pesalah itu tahu yang dia terhook, dan maknanya dah ketagih teruk dengan gian lama, apakah sebagai ahli keluarga saya harus report kepada pihak berkuasa, iaitu ataupun polis dan sebagainya, kerana tak sanggup lihat dia dibawa lebih jauh lagi, atau harus tetap bersabar dan terus menasihati walaupun seperti tiada signal yang menunjukkan dia akan berubah. Jadi ini adalah maaf. Jadi ini adalah satu soalan yang saya rasa amat common berlaku dalam keluarga-keluarga mereka yang ada seorang ahli keluarga yang menagih dalam keadaan yang teruk sekali. Jadi saya ingin berikan laluan kepada Ustaz Fadlun untuk memberikan mukadimah bagi soalan ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. InsyaAllah, sebenarnya bila saya baca atau saya dengar soalan yang diajukan tadi, saya tertarik dengan kenyataan yang dibuat di mana masyarakat kita ini suka menghukum bekas pesalah ataupun pesalah yang cuba menjalani kehidupan yang dalam kehidupan yang pemulihan mereka, kerana sebenarnya bila yang kebiasaannya proses yang kita tahu setelah pesalah dadah tadi ditangkap, disabitkan kesalahan mereka di mahkamah, dan mereka akan dihantar ke pusat-pusat pemulihan dadah, kan? Kerana hukuman di Singapura ini agak syadid, agak ketat. Kesalahan pertama tu, kesalahan kedua masih dihantar di pusat pemulihan dadah, tetapi apabila kita telah melakukan kesalahan yang lebih 3 kali, maka mereka dianggap sebagai penjenayah. Dan yang tertarik saya ini adalah kerana apabila mereka menjalani kehidupan di pusat tahanan, kehidupan mereka tu tidaklah seperti orang biasa, kan? Walaupun mereka diberikan layanan seperti makan, minum dan tempat tinggal sebagainya, tetapi mereka masih dalam keadaan yang terkurung. Mereka diberikan program-program pemulihan dan sebagainya. Jadi daripada sudut kita kata dalam custodial guardian, itu adalah yang dimainkan peranan oleh pihak penjara, kan?
Tapi bagi saya, hukuman seperti itu telah mereka lalui begitu sering. Tetapi bagi saya yang memberatkan, tugas bersalah yang dah keluar apabila mereka dipanggil psychological torture. Ya kan? Mana satu hukuman daripada sudut psikologi ke atas diri mereka. Apabila masyarakat atau terutama kalau keluarga sendiri Indra yang melabel mereka ataupun selalu berpemikiran bahawa bekas kesalahan ni dah tak ada harapan. Ataupun pesalah yang sedang cuba menjalani pemulihan ini akan terus dianggap serong dalam serung. Dan ini merupakan satu hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang mana dia berada di dalam custodial guardian tu tadi. Ya kan? Sebab apabila mereka keluar, tentu mereka perlukan sokongan. Jadi apabila sokongan itu tidak didapatkan, itu yang kenyataan tadi mengatakan apabila lebih sedih lagi apabila ahli keluarga sendiri yang selalu memandang serong kepada mereka, dan natijahnya apa? Apabila diri mereka tidak dipercayai dan jauh lagi daripada menerima kasih sayang, mereka akan kembali kepada rakan-rakan lama mereka dan akhirnya the life cycle of addict ini akan evolve lagi. Ya kan? Dan inilah yang saya rasa satu persoalan yang bukan mudah untuk kita tangani, tetapi dia tidak mustahil untuk kita merubahkan cara worldview kita terhadap keadaan ini, di mana kalau kita dapat mengubah cara corak pemikiran kita, mudah-mudahan tindakan kita tu akan lebih wajar. Jadi soal tentang apabila ada pesalah ahli keluarga tadi yang telah kembali kepada tahap lama dan jadi gian dan sebagainya, sama ada ahli keluarga mereka ini akan mereportkan. Kita ada perbincangan juga, saya rasa mungkin pengalaman Ustaz Bashir boleh kita cedok dan mungkin kita akan bahaskan perkara ini dengan lebih luas lagi. Saya beri peluang kepada Ustaz Bashir. Mungkin Ustaz Bashir boleh berikan lebih lanjutan tentang soalan yang ditujukan ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Seperti mana Ustaz Falun tadi dah terangkan, yang pertama sekali masyarakat harus faham bahawa pesalah-pesalah ni telah menjalani hukuman. Jadi mereka tak perlu jatuhkan hukuman kali kedua. Judge ada peranan judge kat situ. Kita bukan judge. So kita dah serahkan pada pihak berkuasa, mereka dah jalani, dah jatuhkan takzir dia kan, seperti mana yang dia rasa sesuai bagi kesalahan dia. Then dia dah go through dia punya hukuman. Then that's it. Bila dia keluar, kita kena anggap dia sebagai orang yang baru. That is the first thing yang kita kena face. Kita kena ada macam gitu punya mindset. Biasanya apakah dia punya hukuman yang akan mereka lalui? Besides tahanan, apakah mereka disebat juga? Depends on the punya case lah kan. Kalau macam trafficking ke, kalau long term ke, LT1 ke LT2 dah. Kalau selagi bawah umur 50 tahun, dia kan ada sebatan lah. Berat tu ya? Berat. Tapi saya rasa sebatan tu tak seberat yang hukuman yang duduk lama tu. Because sebatan tu sekejap je. Dia maybe 1 week dah okay. Ada yang nyari kena sebat lagi sekejap dah boleh main sepak raga. Begitu Yes. The pain orang boleh overcome, but macam Ustaz cakap, the psychological punya dia punya torture is because of the length of dia punya sentence. Kadang sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. So diorang dah go through this, and then bila diorang keluar, masyarakat pula mainkan peranan sebagai second judge pula. Dia pula jatuhkan hukuman. Dia pula kata, orang ni memang tak boleh berubah lah. Kau tengok dia punya rekod je kau tahu. So, siapa kita untuk nak hukum mereka kali kedua? Betul. Even, jangan cakap masyarakat themselves. Even saya berani cakap, prison officer themselves. Bila diorang berada kat penjara, diorang jaga dekat penjara, diorang pun harus ada macam itu punya pemikiran. Diorang di sana hanya untuk jaga keselamatan budak-budak penjara ni. Bukan untuk jatuhkan hukuman yang kedua. So, this is kalau I'm saying for siapa sajalah yang jadi prison officer pun,
Kalau you as a prison officer, you must have this mindset also. That you are not there to punish them the second time. You are there just to guide them and then to guard them. Because kadang-kadang perbuatan you has an effect on orang punya rehabilitation process bila orang keluar nanti. So itu benda yang pertama lah yang kita harus hadapi. Dan especially untuk ahli keluarga, kerana ramai bekas bersalah ni bila dia keluar, dia mengharapkan sokongan yang pertama sekali dari ahli keluarga. Because whatever ahli keluarga katakan atau cara dia melayan mereka ni akan memberi impact lah. Jadi adakah mereka-mereka yang bekas bersalah bila mereka dah keluar, dan definitely macam Ustaz Basri mengatakan, keluarga will be the first point where they need to give their support. Tapi yang sayangnya, adakah kerana keluarga-keluarga mereka ni dah jemu sangat dengan peristiwa ni, asyik sering berlaku dan kembali balik kepada asal, dan mereka in a way I would say don't give hope lah, dah give up habis-habis. Dan adakah itu sumbernya ya Ustaz Basri? Betul. Saya rasa because kita human, we will be used to a certain element that kalau benda tu keep on repeating, kita akan sangka dia punya natijah tu will be the same thing. So orang ni kalau dah 10 kali masuk, kali 11 keluar pun tak mungkin dia akan berubah lah. Because kita tak tahu point yang mana yang dia akan berubah. So ini kita pun tak salahkan ahli keluarga. Ahli keluarga kena ada sikap tu lah, macam it's a very difficult balancing act lah maksud dia. Dia tak ada satu jawapan yang dia macam kita gunakan kaedah ni dia pasti berjaya, tak ada. Every individual, every family is different. So itulah yang saya rasa yang keluarga-keluarga pun hadapi, yang mereka pun mungkin akan cakap kau tak tahu apa yang dia buat dengan aku kan. So saya sendiri dalam keluarga saya pun, saya bila saya keluar, saya sudah ada macam gitu punya mindset yang kalau keluarga saya tak support saya sekalipun, saya tetap kena buktikan kepada diri saya dulu through my action. Kalau saya boleh buat untuk buktikan diri saya ni yang saya ni dah okey, insya-Allah orang akan nampak. Saya tak perlu buktikan kepada siapa-siapa pun. You just do what you think is best for you, okay, for your rehabilitation, untuk kebaikan diri you. And then you don't expect support from people because dah selama ni you dah menghampakan orang. So on the part of bekas pesalah himself also, dia kena ada kekuatan tu, kekuatan jiwa tu. Oh, bukan senang It's not easy. It's something that kalau you, bukan saya doakan masuk penjara lah. Saya cakap kalau you go to prison again, you should build on that. You should build on your jiwa punya, kekuatan jiwa tu. So that you tak mengharapkan siapa-siapa. You do it for the sake of yourself and Allah. Orang akan lihat perubahan tu dan orang akan sokong you. Masya Allah. Baik Ustaz Bashir, saya katakanlah saya letakkan diri saya sebagai ahli keluarga. Okay. Kan? Kemudian bila ada ahli keluarga saya baru keluar, kan? Tentu dalam pengharapan ahli keluarga tu, ya kan? Ada bibit-bibit perubahan yang mereka boleh tunjukkan atau memberikan keyakinan kepada keluarga, kan? Betul. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku bila katakanlah bekas pesalah ni yang keluarga harapkan janganlah keluar-keluar selalu, ya kan? Tapi bila kelakuan ataupun bekas pesalah tadi ataupun yang ada reform addict tadi cuba nak keluar, mungkin hanya nak duduk bawah kedai kopi ke apa, ahli keluarga ni, yang sebagai ahli keluarga ni tentu rasa mempunyai satu kecurigaan yang begitu kuat tau. Saya rasa risau Ustaz. Lagi risau. Mana kau keluar? Jadi macam curiga tu mungkin bertambah tak Fajir? Macam mana Ustaz Fajir? So it's because kita dah macam ada tu, kita punya mindset dah lock ni, cakap ni kalau dia keluar ni mesti jumpa kawan dia. Sedangkan kita tak tahu apa yang dia akan buat kan. Kita tak tahu kenapa dia nak keluar. So sometimes you control them too much, dia pun jadi satu pressure bagi diri dia juga. You let go pun jadi susah juga. So seperti saya cakap, benda ni dia bukan tak ada satu jawapan yang pasti yang you can use macam kaedah kita belajar dari buku kan. There is something that you should balance lah. You should macam main layang-layang lah. Kadang-kadang you kena tarik, kadang-kadang you kena ulur juga. You cannot just macam keras all the way. Then dia akan memberontak juga. Jadi bagi ahli keluarga yang, saya rasa ahli keluarga berprinsip yang berbeza-beza. Juga diorang punya temperament level tu pun lain. Kan, kalau saya berikan misal, maaf Ustaz, saya berikan misal. Kalau misal berlaku pada seorang adik, mana si adik ni penagih, abang ataupun
kakak yang lebih tua, ataupun ahli keluarga yang lebih tua, definitely will have that authority. Yes. Kau adik, kau dengar cakap aku, kau jangan nak merepek kan, dan sebagainya. Tapi kalau berlaku pada abang, pun agak berbeza juga, kerana abang adalah, ataupun lagi lebih ketara lagi, seorang ahli keluarga yang paling tertua sekali kan, abang yang tertua. Jadi kalau berlaku pada dia pula, adik-adik akan pandang serong, abang aku tak guna dan sebagainya kan. Dan dorang pun tak berani nak katakan apa-apa, kerana yang menagih tu abang dia kan, kerana maybe ada respect sikit ke, segan ke, takut ke. Jadi mungkin saya bukakan ini kepada Ustaz Fadlun, maybe selepas tu kepada Ustaz Basir, untuk kita mendalami pada apa perkara ini. Indra, apa yang kita bincangkan ini adalah satu perkara kenyataan. Dia bukan cerita sandiwara. Betul. Okay? Dan ini saya rasa sedang kita bercakap ini, keadaan ini masih sedang berlaku dalam masyarakat kita. Dan bagaimanakah tindakan kita kalau hal ini berlaku? Tentunya dalam setiap ahli keluarga itu, orang yang macam kata adalah adik-beradik itu, orang yang pangkat tua tu mendapatkan sedikit penghormatan daripada yang muda. Sebab ini memang satu budaya yang telah dibina dalam masyarakat kita daripada awal, dapat oleh ibu bapa kita dan juga oleh generasi sebelum kita. Atas dasar penghormatan tersebut, dia masih anggap itu abang aku. Ya kan? Tetapi kalau abang aku ni buat kerja macam ini, rasa penghormatan itu akan hilang. Ya kan? Entahlah lagi apabila kelakuan abang dia tadi menunjukkan satu kelonggaran yang biadab kepada ibu dia contohnya sebagainya. Akhirnya mereka akan mengambil satu pendekatan yang drastik. Ya kan? Dalam adik-beradik ini kadang-kadang akan ada tukang cocok lah, kan? Ya. Aku pun tukang hasut lah kita katakan kepada ibu dia contohnya. Mak, kalau abang minta duit, mak jangan kasih. Ya kan? Maknanya hubungan tersebut akan menjadi satu hubungan yang kita kata sulit sekali. Bukan satu hubungan yang berbentuk kekeluargaan lagi. Dan macam stranger. You know? Dan apabila hubungan ini, keretakan hubungan ini berlaku, Indra, dan tidak dapat dipulihkan, di mana keyakinan itu telah hancur, dah tak ada lagi kepercayaan dalam ahli keluarga, terutama dalam sibling ini, dalam hubungan dia beradik, maka itu yang menyebabkan soalan tadi kita katakan, adik-beradik ini akan mula beritahu pada mak dia ataupun hasut mak dia, pergi report dan sebagainya. Dan ini yang saya rasa perkara yang kalau boleh kita dapat cari jalan penghuraian. Kita tahu masalah ini ada masalah. Sebab bagi adik tadi mungkin dia tak pernah merasakan bagaimana dunia penagihan ini. Kan? Dan kerana itu dia lihat daripada satu sudut, abang dah buat salah. There's no way out. Get justice by reporting. Tapi ada natijah selepas itu. Ini mungkin kita dapat bincangkan juga. Bashir, pendapat awak selaku orang yang biasa pernah menjalani keadaan seperti itu, yang kita boleh tap. Dapat Ustaz Bashir macam mana Ustaz? Macam mana Indra cakap tadi, kalau especially kalau adik, usually yang kakak dengan abang no problem lah untuk dia nak tegur. Tapi kalau abang dan ataupun even bapa sendiri, bapa kita sendiri menagih. So sebagai anak, macam mana kita nak menegur dia? Susah. Macam mana kita nak bantu dia? We must remember something that macam mana dia buat salah pun, kita benci perbuatan dia, kita jangan benci orang dia. Kan? Kalau kita ada macam gitu punya pemikiran, mungkin ada peluang. Kadang-kadang orang yang lebih tua ni bila dia lihat, walaupun aku dah macam gini, tapi adik atau anak aku tetap memberi penghormatan kepada aku sebagai abang atau sebagai bapa. Walaupun dia tak setuju dengan aku, apa yang aku buat. Tapi itu penghormatan tu very important. Pasal dia punya Ustaz cakap, dia punya natijah tu is dia long term. You never know. Sometimes kadang-kadang perbuatan you macam gitu je boleh membuat seorang penagih ni, dia boleh berubah juga. Penagih pun dia manusia juga. Betul. Dia pun ada fikir juga, macam mana aku nak keluar daripada
ketagihan itu ketagihan ni dia sudah demonized by this drug addiction, dan kadang-kadang dia sendiri tak tahu macam mana jalan nak keluar lagi. Dan itu seperti macam soalan dia tanya, kalau kita tahu keluarga kita dah terbabit dengan dada, apakah kita perlu lapor ke tidak ke? Saya rasa ini you must see dia punya situation lah. You must remember that kalau you lapor, okay, nobody knows, it's okay. Dia kena tangkap, dia masuk penjara. Tapi kalau satu hari dia dapat tahu that you are the one yang lapor dia masuk ke penjara, dia akan menjadi satu sifat dendam pula. Dan sifat dendam ni dia susah nak hilang. Dia berbeza dengan sifat marah. Kan? Dendam ni dia can take sometimes sampai you mati pun, dia akan cakap, sampai mati pun aku takkan maafkan apa yang kau buat pada aku. Tetapi saya katakan, lebih baiklah kalau kita adik-beradik ni, kita bukan cakap biarkan dia hanyut dengan dia punya penagihan tu. Sebab bila orang sudah menagih ni, kadang-kadang jalan keluar dia hanya bila dia kena tangkap saja. Selagi dia belum kena tangkap tu, selagi tu untuk dia keluar daripada that cycle is almost impossible. Almost, saya tak cakap impossible, tapi almost. Okay. But kalau kita tahu yang perbuatan ni ada mengancam nyawa, kalau dia sudah buat perkara macam violent towards our family members, atau even to dia punya diri sendiri, then we should proactively take the next step and then just report. Sebab itu untuk menyelamatkan nyawa, dia telah mengatasi segala perasaan. Jadi saya nak tanya Ustaz Basir tentang bagi tadi Ustaz Basir mention about dendam. Saya rasa ini sangat relevan kerana bagi si penagih ni, kan, kalau dia dapat tahu salah satu daripada adik-beradiknya yang melaporkan kepada pihak authority, kan, dan kerana sebab itu dia masuk ataupun lebih teruk dia jalan jauh. Kan? Jadi what is going through, apa yang terlintas dalam pemikiran mereka ni, when we say about proses mereka berdendam ni, kerana dia ada tahap dia, kan? Jadi bila mereka dah dapat tahu, lepas tu masuk prison, dihukum, lepas tu melalui perjalanan dalam penjara, kan, mungkin 5 tahun 10 tahun, wallahualam, kita tak tahu berapa teruk kan hukuman itu, tapi jauh jalan dia. Dalam waktu mereka dalam prison tu, apa yang selalu terlintas dalam pemikiran mereka tu? Adakah tiap-tiap hari mereka merasakan kemarahan ke? Adakah mereka tak sabar nak keluar untuk konfront adik-beradik mereka yang menjadi tali barut, kan? Atas akibat yang mereka sedang melaluinya. Jadi apa yang terlintas tu dalam pemikiran mereka tu? Saya rasa bukanlah mereka ni macam hari-hari ingat benda tu, taklah. Tapi setiap kali dia mengalami kesusahan kat penjara, anytime dia in a difficult situation dekat penjara, tak kira apalah, bila dia terasa tu, dia akan teringat benda ni balik. Gara-gara engkau lah aku kat sini. Tapi ada juga mereka yang bermula dengan sifat dendam, tapi dalam perjalanan dia dekat penjara tu, dia dapat bertemu dengan orang-orang yang telah bantu dia untuk tukar dia punya cara pemikiran. Masya Allah. Ada juga rakan-rakan ataupun kaunselor ataupun asatiza yang masuk ke dalam, yang dengan cara dakwah mereka tu, even memang their own cellmate pun, mungkin ada yang mereka yang berfikiran waras dan berfikiran positif, dia akan mungkin dapat mengubah cara pemikiran orang ni. Dan dia kalau dapat dia sedarkan dia, insya-Allah dendam tu akan berubah lah. Dendam tu akan hilang. Jadi ini semua balik pada kesedaran, Yes, kesedaran is the first step lah. Ada kala macam, mungkin Ustaz Fadlun boleh add on a bit sebelum kita masuk pada soalan yang seterusnya. Ada kala kalau family members melaporkan kepada pihak authority dan dia tertangkap dan menjalani prison time, dan dalam prison time tu dia akan terfikir dan seperti mana Ustaz Basir mengatakan, terkesan dengan dakwa-dakwa orang-orang yang lebih berpengalaman dan berwibawa dalam segi pemikiran mereka. Dan atas sebab itu, kan, mereka pun mulai to feel that change. And aku rasa ada sebab juga lah, ada hikmah juga mengapa adik-beradik aku melaporkan. Kerana kalau adik-beradik aku tak melaporkan, takut aku akan terjebak lebih jauh, kan? Takut hukuman dia akan lebih berat berbanding dengan hukuman sekarang. Jadi adakah itu perkara yang selalu Ustaz Fadlun sendiri melihat masalah ini berlaku
dalam kalangannya bekas-bekas penagih ni? Pak Indra, kita lihat daripada sudut hukum agama kita, kan? Rasulullah pernah berpesan apabila kita berhadapan dengan satu kemungkaran, kita lakukan dengan 3 cara. Ya? Cara pertama, kalau kita ada kuasa kita melakukan dengan setiap genap apa yang kita ada kekuasaan tersebut. Sama ada kita melakukan dengan tangan kita ataupun kita lakukan dengan apapun daya kita sebagai apa daya kita yang boleh kita mampu usahakan supaya kemungkaran itu dapat kita benteras. Kalau itu kita tidak dapat lakukan, kita lakukan dengan lisan kita. Ya kan? Kita beri nasihat, kita beri apapun bentuk yang boleh kita katakan dengan lisan kita agar dia dapat menjauhi kemungkaran tersebut. Tetapi kalau itu juga kita tak mampu, ini dari sudut mana kita orang luar, mana kalau kita tak mampu juga untuk melakukan itu, kita kena sebut dalam hati kita dengan berdoa dan sebagainya, agar pertama kali kita tidak redha dengan apa yang kita lihat, keduanya kita hanya dapat mampu sebab kita tak mampu melakukan perkara yang kedua tadi. Ini daripada sudut hukum agama kita, ya kan? Tetapi daripada sudut aspek sosial, di mana macam apa yang kita bincangkan dalam topik ini, akan terjadi pergeseran perhubungan antara ahli keluarga. Apabila seseorang itu ditangkap dan didapati bersalah. Dan macam Indra katakan tadi, kalau dia pergi jauh, macam mana perasaan mereka dan sebagainya. Pengalaman saya sebagai pembimbing mereka ke dalam, ya kan, di dalam penjara ini, biasanya kita akan berikan kata-kata positif, ya kan, di mana setiap yang berlaku tu ada hikmah. Dan selalu saya katakan bahawa apabila kamu berada di penjara ini, ya kan, walaupun pergerakan kamu ini dikawal, kamu tidak bebas untuk melakukan apa pun, tetapi tidak ada satu pun yang dapat menghalang hubungan kamu dengan Tuhan. Kamu tetap dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu diberikan kebebasan untuk melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Kan? Kamu ada kalanya mereka dapat diberikan sembahyang Jumaat dengan mendengar kata-kata nasihat dalam sembahyang Jumaat, ya. Masya Allah. Dapat berpuasa dan sebagainya. Maka tidak ada satu pun yang menghalang seseorang itu, walaupun mereka di penjara, tetapi hubungan mereka dengan Allah tetap mereka ada. Ini antara satu hikmah. Dan juga nikmat, Ustaz. Satu nikmat yang mungkin dengan satu cara yang Allah nak berikan mereka kesedaran. Masya Allah. Sebab tu mereka tidak boleh ada rasa dendam pada ahli keluarga mereka. Sebab mungkin ini salah satu cara yang Allah telah aturkan atas diri mereka untuk mereka ingat kembali kepada Allah. Dah buat salah, ingat kembali. Buat lagi, ingat kembali. Kalau inilah peluang yang mereka diberikan ini, mereka mengambil dengan sepenuhnya. Optimalkan peluang tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan dengan istiqamahnya mereka di dalam penjara tadi dengan melakukan ibadah, melakukan doa dan sebagainya, ada roh ibadah tadi, apabila mereka keluar, insyaAllah mereka akan berubah, ada kesan. Jadi ini yang sebagai pembimbing yang kita berikan kepada mereka supaya mereka tidak perlu berdendam dengan sesiapa pun. Ini huraiannya. Ya? Izinkan saya bertambah sikit, Ustaz. Ya. Apa yang Ustaz katakan ni memang agak unik, kerana saya rasa ini pendapat saya yang daif lah, tapi mungkin Ustaz lebih mahir dan arif. Saya rasa kalau mereka kat luar, mereka kan banyak buat benda yang tak baik. Dan bila buat benda yang tak baik seperti menagih dan sebagainya, definitely amal ibadah terhadap Allah SWT tu kurang ataupun tak ada langsung. Kalau kita bandingkan kehidupan mereka di dalam penjara, dia sebalik kan. Kerana mereka ada banyak waktu, jadi mereka gunakan waktu mereka itu untuk beribadah, kan. Tapi ialah mereka dijauhkan dengan segala hasutan dunia luar. Itu yang positif dia. Tapi kita kalau boleh, kita nak beribadah di luar, mana di kehidupan luar kita ni, beribadah, beramal baik, dan jauhkan diri daripada segala hasutan. Jadi mungkin Ustaz boleh mendalami pada aspek ini tak, Ustaz? Okey. Saya nak lanjutkan bicara kita ini. Sebab ini pengamatan saya yang bukan hanya yang saya yang cakap, tetapi ini pengakuan mereka sendiri.
Sebagai contoh, Indra. Apabila sesi pertama bila saya bertemu dengan mereka, kita bertaaruf. Ya kan, kemudian saya akan tanyakan apakah pengalaman mereka terhadap pembelajaran agama sebagainya kan. Jadi satu perkara yang biasa saya tanyakan kepada mereka, apakah anda semua boleh tahu mengaji Quran? Kata, bolehlah Ustaz sikit. Bila saya tanyakan, di manakah mereka dapat pembelajaran Al-Quran ini? Dalam pengamatan saya, walaupun belum buat kajian yang secara terperinci, tapi dalam pengamatan saya, 95% daripada respon yang saya dapat pada mereka ini, Ustaz, kami belajar Quran dalam penjara. Ini sebab tu saya katakan, antara satu hikmah, apabila mereka dimasukkan dalam penjara ini, mereka mula kenal kalimah Allah. Masya Mereka Allah. daripada butuh huruf, sekarang mereka bukan hanya boleh mengaji, tetapi ada juga daripada rakan-rakan mereka juga. Walaupun ustaz ni datang seminggu sekali, tetapi yang selalu berdampingan mereka adalah rakan-rakan mereka. Bukan hanya yang mengajar dengan membaca dan sebagainya, tetapi ada juga yang kadang-kadang cuba memberikan pengertian kepada bacaan tadi. Dan ini yang saya katakan tadi, lanjutan pembincangan kita ini adalah hikmah ini kalau mereka lihat dengan mata hati mereka, insya-Allah apabila mereka keluar, seperti mana yang Indra katakan tadi, harapannya adalah mereka dapat juga membawa roh ibadah tadi apabila mereka dibebaskan. Masya Allah. Ini bukan merupakan pengharapan keluarga. Ini juga bukan merupakan harapan masyarakat. Tetapi saya harap ini juga merupakan harapan orang itu sendiri. Ya? Bukan hanya dapat beribadah di dalam, tetapi saya harap mereka juga dapat beristiqamah terus dengan kuat. Supaya mereka keluar tadi, kalau dah boleh baca Quran, teruskan baca Quran di luar. Apabila melakukan ibadah salat, yang kalau dalam penjara tu memang on time. Bila keluar juga, jangan part time. Itu maksud saya. InsyaAllah mudah-mudahan seperti mana yang kita harapkan dalam perbincangan kita ini, kita nak cari penghuraian. Betul. Kita tak nak kekhususan itu terus kusut. Kita nak menguraikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkahan dalam perjumpaan kita ini, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Jadi izinkan saya lanjutkan kepada soalan yang ataupun kalau Ustaz Basir ada tambahan, mungkin Ustaz Basir boleh tambahkan. Saya akur apa Ustaz, apa yang Ustaz cakap lah. Macam saya sendiri, apa yang saya belajar ni bab agama ni, most of them kat penjara. Saya tak pernah belajar kat luar pun. Except waktu kecil-kecil mak saya hantar pergi ngaji tu adalah kan, lepas tu itu pun kerana terpaksa. Tapi kalau kat penjara tu kita belajar kerana kita nak. And then walaupun niat kita berbeza-beza, mungkin kita nak pass time ke, kita nak fill our time ke, atau tak ada barang lagi nak buat, tapi lebih baik dia belajar agama daripada buat benda-benda yang bukan-bukan kan kat penjara tu. Seperti Ustaz tadi cakap, kita kena pandang bahawa Allah tu dia sayang kita. Makanya oleh kerana doa-doa kita ataupun doa mak bapak kita ataupun keluarga kita ataupun siapa pun yang mendoakan kita, maka Allah angkat kita daripada tempat kemungkaran kita yang di luar ni dan letak kita ke tempat yang kita boleh beramal. Hanya saja amalan tu kena bawa keluar sekali. Jadi bila keluar tu, kena bawa Allah keluar sekali, jangan tinggalkan dia dalam penjara. Masya Allah. Kalau kau tinggalkan Allah dalam penjara, kau akan baik waktu kau ke dalam penjara saja. Itu kata yang sangat menonjol pada falsafah sikit Ustaz. Masya Allah. Falsafah sikit lah. Kerana bagi mereka yang mendengar dan menonton, ini perlu pada pendalaman dalam segi pemikiran. Mana daripada Ustaz Basir ni kan, bawa Allah keluar ni maknanya agama yang dipraktikkan. Itu amalan yang ni kan, yang kita amalkan. Seperti saya katakan, not only to our Muslimnya brothers, even yang non-Muslim pun, kalau saya jumpa ex-offender pun saya cakap juga, if you are Christian, bring Jesus out with you. Okay, don't leave him behind. Don't leave him in prison, because you will only be good in prison. Keluar ni you got no direction. So apa religion pun, apa pun you percaya, that power, that spiritual power yang you ada, bawa dia keluar. Bring it along with you wherever you go kat luar ni. InsyaAllah you'll be safe. Izinkan saya bertanya Ustaz, because your comment ni very unique, because kerana saya rasa linggo untuk kita menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang sedemikian ni,
dia nak kena macam seperti ustaznya language lah. Yalah, Ini kali pertama saya dengar. Wallah, saya tak pernah mendengarkan huraian seperti ini. Jadi adakah linggo-linggo seperti ini memang biasa ustaz bicarakan dengan mereka-mereka biasa yang bekas penagih? biasa. I mean, ustaz pun tahu saya punya cara. Saya macam seperti saya cakap lah, saya dia punya darabah lah. Dia punya pukulan lah. Kalau ustaz is the yang cara lembut cara rohani, saya ni more to the yang the hard love, tough love. Tapi saya selalu ingatkan orang, selagi saya masih bercakap dengan awak, saya masih berdakwah dengan awak, menunjukkan saya masih sayang awak. Cuma sayang saya ni berbeza sikit. Saya tak nak awak juga gagal kat luar. Kalau saya kat luar ni berjaya, saya nak awak juga berjaya sama-sama. Kita sama-sama kan masuk syurga. Kan saya cakap. Tapi itulah cara saya. Mungkin kalau masyarakat yang dia tak biasa, dia dengar macam ustaz ni macam kasar sikit. Yalah. Tapi itu that's my style lah. Tapi itu kenyataannya. Sebab mungkin pengalaman saya yang bukan hanya mengajar waktu siang, kadang-kadang saya juga stay up sampai malam di penjara. Masya Allah. Ya. Jadi ketika waktu maghrib dan waktu isyak tu saya masih dekat dalam juga. Dan pada ketika itulah, ketika mana keheningan, hiruk pikuk siang hari itu, bila sampai waktu maghrib dan waktu isyak tu is very prominent, tuan-tuan. Okay. Di mana setiap level yang housing unit ni, kita akan dengar azan. Jadi tiba-tiba dalam hati saya kata, Changi Prison ni, bila waktu malam ni dah jadi macam kampung Islam. Masya Allah. Dekat 3 azan, dekat 2 azan, dekat 5 azan kan. Izinkan saya bertanya Ustaz, siapa yang mengazankan tu? Siapa yang para pesalah tu sendiri. Masya Allah. Okay. Walaupun tak dalam bilik mereka ni tak ada jam. Biasanya mereka tak diletakkan jam. Betul. Tapi mereka boleh mengagak. Ni dah maghrib. Maka satu level, satu tingkat tu azan, yang lain juga turut azan. Jadi saya rasa macam semasa saya belajar kat Mesir dulu, kan masjid mereka ni tak jauh-jauh. Satu masjid azan, sini masjid azan. Begitulah saya dapat rasakan. Changi Prison dah jadi kampung Islam, dia kata. Masya Allah. Sembahyang memang on time. Ajib. Masya Allah. Dan saya dapat bayangkan juga, dan pernah saya tanyakan juga, apabila ada kawan-kawan yang dalam sebilik itu, apa kamu cara sembahyang? Sembahyang jemaah, Ustaz. Sembahyang jemaah. Almost. Kalau macam malam, maghrib isyak tu, kalau tak bekerja, memang dapat sembahyang jemaah. Ya kan? Tapi macam Ustaz Basir kata, kenapa bila kamu keluar, kamu tak bawa Allah sekali keluar? Jadi, itu yang kita harapkan. Kalau mereka dapat bawa sekali roh ibadah yang mereka telah terapkan, mungkin 2 tahun, 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun, bila keluar, kan, kalaulah ada roh ibadah, mereka beribadah ikhlas kerana Allah, tentu ada roh, tentu ada kesannya. Dan mereka akan meninggalkan kemungkaran ini. Tetapi malangnya apabila mereka hanya beribadah, macam saya katakan dalam penjara tadi, untuk pastime, untuk tak nak orang kata kau ni orang Melayu ke tak sembahyang kan. Tapi bila keluar tadi, ada juga yang kadang-kadang yang mengatakan kau ni hipokrit lah, ke dalam sembahyang, ke luar tak sembahyang, baik aku tak sembahyang kan. Jadi pemikiran-pemikiran ini perlu dibetulkan. Benar. Dan apa pun yang saya rasa, yang macam saya katakan tadi, perbincangan awal tadi, satu hikmah daripada Allah, terima hikmah Allah dengan husnuzan, insya-Allah kita selamat. Masya Allah. Satu pembahasan yang sangat mendalam. Subhanallah, ajib. Ini satu soalan je nak hampir 40 minit kita membahaskan. Masya-Allah. Ajib. Dan ini menunjukkan masalah-masalah seperti ini bukan mudah untuk kita selesaikan. Kan? Dengan seperti mana tadi Ustaz Basir mengatakan, ini bukan ada kat dalam kitab. Kan ada kaedah. Kalau kaedah nahwu tu boleh lah, kan, kita boleh boleh huraikan. Ini tak ada kaedah yang mana kita boleh menyamainya. Jadi ini berbeza-beza, kan. Jadi bagi pendengar Jamak taksir, jamak muannas salim, kan. Masya-Allah. Kan sekurang-kurangnya bagi orang yang belajar sorof, diorang tahulah ada dia punya ni kan, darabu dan sebagainya kan. Tapi ini tak sama Ustaz, kan. Jadi masya-Allah. Bagi mereka yang mendengar dan juga menonton, dan izinkan saya berkongsi. Saya yang mendengarkan semua huraian-huraian ini pada kali yang pertama, saya sendiri merasakan kesannya.
Kerana ini adalah satu perkara yang berlaku pada masyarakat kita dan kita mungkin belum ada awareness kan, tentang apa-apa yang kita bincangkan di dalam perancangan ini. Tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah SWT kita dapat kan pengalaman yang sangat-sangat berharga daripada Ustaz Fadul dengan Ustaz Basir, dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan kan dalam soalan yang keempat ini dapatlah terjawab kan bagi saudara Zain kita, insya-Allah. Baik, kita akan lanjut kepada soalan yang kelima. Soalan yang kelima, salam Ustaz Basir. Jadi ini khususnya bagi Ustaz Basir ataupun kita berlanjutkan kepada kedua-dua. Apakah ketakutan Ustaz apabila Ustaz kembali semula bergaul dengan masyarakat selepas lama melawan ketagihan dan menjalani hukuman dalam penjara? Maksud saya adalah selalunya mereka yang menagih ini dan high on drugs meletakkan keluarga mereka dalam bahaya. Jadi apakah pendapat Ustaz sendiri? Jadi ni satu soalan dia nak kena be very specific Maknanya bahaya di sini kita tak tahu apa makna bahaya. Mungkin bahaya bagi ahli keluarganya, maybe bila orang tu bila orang tu dah ketagih sangat dan dia ugut dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh berikan huraian tak? Kalau ketakutan saya dengan bercampur dengan masyarakat tak adalah. Maybe because saya dah build saya punya confidence kali terakhir saya berada ke penjara ni, saya dah totally tukar saya punya otak lah. Bukan saya buat operation pun, nak buat transplant, tapi saya dah tukar saya punya mindset lah bahawa saya tahu bahawa whatever orang cakap pun, apa pun pandangan orang pun, kalau saya tak ada beri dia ruang untuk masuk ke dalam diri saya, it will not affect me. Okay, itu hanyalah pandangan dia. Yang penting adalah pandangan Allah. Kan? Apa yang Allah lihat pada diri saya, apa yang saya lakukan, walaupun orang tak tahu pun tak apa, tapi yang penting Allah dan saya tahu. So that is macam mana saya face masyarakat sendiri. Walaupun saya ada dapat juga sindir-sindiran, kata-kata sinis kan, daripada mana-mana pihak lah. Even memang sindiran seperti apa Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kasih misal kalau Ustaz izinkan. Kalau saya nak explain nanti takut tersinggung orang pula Ustaz. Maksudnya kalau secara umum lah mungkin. Secara umum lah. Even memang siapa-siapa pun lah cakap. Misalnya kalau saya ni lah kan dah diiktiraf jadi ustaz pun, orang cakap, alah ni ustaz pun tak lama kan. Ya Allah. Nanti tak lama lagi dia balik lagi kan. Ataupun orang cakap, boleh ke kau percaya ustaz ni? Betul. So for me is, saya tak marah dengan dia pun, tapi saya kesian. Tapi pendapat saya pula Ustaz kata-kata tu pedas Ustaz. Pedas pada saya lah. Kerana kita tak ada hak untuk menghukum orang seperti itu kan. Macam Ustaz Basir sendiri yang telah melanjutkan program bagi mengambil diploma beliau dalam kursus Quran dan sebagainya. Dan saya rasa kita sebagai masyarakat nak kena accept the reality, tapi tak semua orang berpandangan sama seperti kita kan. Mungkin ada di luar sana ada ego kan. Tapi saya boleh katakan bahawa rata-rata ramai yang menyokong saya lah. Masya Allah. Mereka menyokong, especially saya punya student, saya punya guru ni semua. Masya Allah. Diorang punya sokongan saya tak dapat kira balas. Masya Allah. Jadi ni satu platform juga ni perancangan kita ni untuk kita ketengahkan the reality of this dynamics kan. Sindiran daripada masyarakat ni tak akan luput lah. Dia akan senantiasa ada kan. Orang kat luar sana ada yang negatif yang akan ketengahkan pandangan mereka kan. Jadi saya berikan misal Ustaz saya berikan misal sama macam Ustaz Basir melalui, saya rasa pun berlaku pada orang-orang yang nak bertaubat kan. Ini kita keluarkan out of the context sikit lah. Bagi mereka dulu dalam kemaksiatan, tapi alhamdulillah Allah memberikan mereka hidayah, mereka kembali balik kan kepada jalan yang menuju balik kepada Allah SWT, dan mereka berubah secara drastik kan. Macam Ustaz dia cakap, ni sekejap je kan. Dan mereka pun melalui perkara yang sama juga, dan ada kala lebih teruk kerana sindiran-sindiran ini dia berterusan, bukan sekali dengar, dua kali dengar, kerana berterusan. Itu yang boleh buat seseorang itu demoralize, putus harapan. Aku buat maksiat,
salah. Aku buat amal kebaikan pun Kena salah. Kena sindir. Correct. Jadi ini pemikiran masyarakat kita nak kena ubah. Dan bukan kita ketengahkan isu ini bukan suka-suka untuk bersembang ataupun just to have a coffee talk here. No, ni satu isu yang saya rasa semua masyarakat Islam Singapura kita have to work towards this progress lah. Jadi Ustaz Fadlun, apakah pendapat Ustaz sendiri? Baik, dalam dunia counselling ni dia ada kekata mengatakan bagi setiap kaunselor tu dia juga harus mempunyai kaunselor. Masya Allah. Untuk counselling. Ini dalam dunia counselling. For every counselor you have a counselor. Kan? Sebab untuk mengecek, untuk memeriksa kan keadaan diri kita sendiri. Sebab orang kata to be human you cannot expect kesempurnaan. You tak akan dapat kesempurnaan dalam segi sudut manusia itu sendiri. Jadi kalau saya boleh relate keadaan Ustaz Bashir itu sendiri. Antara perkara yang pertama yang patut orang-orang ni lakukan adalah bukan hanya orang seperti Bashir, katakanlah kita orang biasa kan, orang awam dan sebagainya, bila kita beribadah kita ditekankan suatu konsep ihsan. Kata, kalau kita suruh daripada lihat iman, Islam, ihsan. Jadi kita tahu tentang kepercayaan itu, kita meletakkan dalam hati kita tentang keyakinan kita yang begitu jitu kepada Allah SWT dan kepada apa yang patut kita yakini. Kemudian kita mempraktikan dengan pelaksanaan perintah yang telah diberikan ataupun larangan. Tetapi yang kita kurang perhatikan adalah ihsan ini. Cara bagaimana kita laksanakan ini. Dan inilah yang kita masukkan dalam bidang tasawuf. Ya kan? Bagaimana kita dapat menjaga hati kita agar terus landasan hati kita ini tetap dalam niat kita buat untuk apa. Kalaulah sebagai orang awam sendiri, perlu kita perhatikan setiap ibadah kita ini harus berlandaskan kerana ikhlas kepada Allah Ta'ala, sebab landasan setiap amalan itu mestilah ikhlas. Amalan yang tidak berlandaskan dengan ikhlas itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Seperti mana dalam suratul Bayyinah Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya kan? Apalagi orang seperti bekas pesalah. Apa mereka cuba berusaha untuk memulihkan diri mereka. Mereka merapati, mendekati pada orang-orang kalangan keagamaan contohnya. Seperti saya juga, walaupun keadaan Ustaz Bashir sekarang ini, saya masih memantau dia. Apa pemantauan daripada dia? Sering ingatkan dia. Bashir, ingat niat kita. Perlu sekali niat kita. Apa niat kita? Jangan sampai kita terkeluar. Masya Allah. Ya kan? Daripada perjuangan kita ini. Sebab perjuangan kita ini, walaupun kita katakan daripada sudut timeline, kita dah 4 tahun dalam keadaan ini, tetapi sebenarnya perjuangan kita baru bermula. Kita masih lagi berhadapan dengan rakan-rakan kita yang masih, Masya Allah, berperang dengan nafsu untuk kembali kepada jalan menaki anda tadi. Ini yang selalu kita ingatkan diri kita. Apabila kita melakukan satu perubahan, ingat perubahan kita ini adalah bukan untuk dunia kita, tetapi masyarakat juga dapat melihatnya, dan terutama sekali Allah akan menilai kita. Masya Allah. Jadi ini satu pembahasan saya rasa kita nak kena sentuh pada hati kita sendiri masing-masing. Lagi-lagi bagi bekas penagih, kan ni laluan adalah perjalanan mereka, kan? Dan kita hanya mampu berjalan bersama mereka, tapi tidak boleh mampu berjalan untuk mereka. Jadi ini satu perkara yang saya rasa mudah-mudahan siapa yang mendengar di luar sana dan bagi mereka yang menonton, mudah-mudahan menjadi satu iktibar kan, bagi kita semua. Dan saya nak tanyakan lagi soalan kepada Ustaz Bashir bagi soalan nombor 5 ni. Dia membahaskan dalam soalan nombor 5 ni membawa bahaya kepada ahli keluarga. Mana bahaya yang dimasukkan sini mungkin ugutan, ataupun apabila seorang penagih itu sudah sampai pada tahap ekstrim, teruk sangat ketagihan dia, kan? Ataupun dia perlukan duit daripada ahli keluarga, tapi keluarga tak nak kasih kerana takut, ni kalau aku kasih anak aku, kasih pada abang aku, adik aku, mereka akan terus menagih, kan? Dan lebih teruk, mereka minta kepada ahli keluarga yang tak ada duit, kebanyakannya, kan? Apabila seorang anak pergi pada mak sendiri tak ada duit, kan?
nak beli barang dapur pun tak ada duit. Apalagi nak kasih anak beli duit untuk beli dadah. Jadi ada kala situasi dia escalate lebih teruk, kan? Ugutan kan, yang dilakukan oleh si penagih ni kepada ahli keluarga. Jadi saya mohon kepada Ustaz Basir untuk berikan huraian bagi perkara yang saya sebutkan tadi. Selama mana kalau perkara ni dah sampai ke tahap itu, saya punya nasihat adalah telefon polis lah. Jadi balik pada soalan nombor 4 juga. Yes. Saya berani katakan beginilah. Walaupun saya sendiri daripada dunia penagihan dadah, yang bahawa kalau nak telefon polis ni antara benda yang paling the cardinal rule lah yang kita tak boleh buat. Okay, it's something that no drug addict should do to another person or to anyone. Okay, macam kita cakap dalam linggo kita pauto lah. Tak boleh pauto. Tapi saya berani katakan kalau dah sampai ke tahap macam itu, telefon polis. Sebab you kena selamatkan jiwa orang-orang yang lain yang terbabit. Especially kalau dia membabitkan you punya anak, you punya mak especially. Yes. Sebab yang selalu yang menjadi sasaran dia adalah, victim dia adalah kita punya mother kita, mak kita. Yang dia tak tahu apa-apa pun, dia tak bersalah pun. Tapi sebagai seorang ibu ni, dia ada macam sifat apa pun, walaupun tahu mak anak dia nak pergi nak beli drug ni pun, dia akan cari jalan pinjam dengan orang, minta dengan orang. Kadang-kadang dia sampai malukan diri dia sendiri sebab dia tak ada duit nak kasih. Tapi izinkan saya bertanya lagi, tidakkah ibu itu mengetahui perkara yang dia lakukan itu salah? Kerana kalau dia pergi minta duit untuk memberikan duit itu balik kepada anaknya untuk membeli dadah, itu satu perkara yang salah. Memang salah. Tapi itulah uniknya kasih sayang ibu dengan anak. Masya-Allah. Secara undang-undang memang salah, kan? Tetapi morally, kan, bagaimana ibu tu memandang keadaan itu, kan? Sama juga saya kata, kalau dalam saya lihat daripada soalan ini, bagaimana seorang penagih itu boleh membahayakan ahli keluarga yang lain. Apabila mereka dalam keadaan ketagihan yang melampau, on the extreme, to sustain diorang punya addiction, they have to sell. They have to also traffic, kan? In order to traffic, apa jadi? Mereka bawa balik benda dalam rumah. Dia simpan dalam rumah. Astagfirullah. Kan? Ini biasa berlaku. Ya kan? Itu pasal bila seorang ahli CNB suspek, dia ni penagih, bila mereka ditangkap, cerita tak habis kat situ. Ahli keluarga semua terbabit juga, Ustaz. CNB akan pergi ke rumah, ya kan? Akan bawa, bila dah di-interrogate, akan bawa ke rumah untuk geledah rumah. Ini bahaya yang dimasukkan sini adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap keluarga ni. Jiran-jiran nampak, kan? Bila ada orang-orang yang datang dengan anak digari dan sebagainya, bukankah itu meletakkan satu keadaan yang begitu, kita katakan, family kita ini dijadikan satu bahan percakapan, bahan ejekan ataupun apa pun cemoohan pada jiran-jiran. Dan ini saya katakan antara perkara yang mungkin kerana penagihan mereka tu telah melampau, dia meletakkan bahawa family itu dalam keadaan bahaya. Ini berlaku, Ustaz Bashir? Berlaku, betul. Jadi bagi bahaya seperti ini ya Ustaz. Jadi kalau misal tadi Ustaz mengatakan si penagih ni dia harus buat kerja trafficking, pengedaran, ditangkap, lepas tu polis ataupun pihak authority akan cek rumahnya, kan, semak. Dan saya rasa semak bukan semak ringan-ringan, keseluruhannya saya rasa, kan. Jadi bila mereka semak rumah dan keadaan family dengan anak-anak, isteri, mak yang tua dan sebagainya. Bayangkan. Ya, kan, yang mak yang tua ataupun lebih teruk, ada sebahagian yang ibu bapa yang sedang sakit, kan. Mungkin ada yang dalam kursi roda, lihat dalam keadaan gitu, menangis. Saya rasa ini situasi bukan sandiwara seperti mana Ustaz Fazlul mengatakan. Ini hakikat yang sebenarnya, kan. Ibu menangis, kan, melihat, kan, rumah disemak, kan. Ada kala polis masuk begitu saja, kan. Apakah dia berkonsekuensi, Ustaz, selepas itu? Dan adakah keluarga itu juga terbabit dalam keadaan itu? Adakah mereka juga dibawa ke stesen, dipersoalkan dan sebagainya? Setahu saya lah, of all the cases yang saya pernah jumpa,
biasanya kalau dah jumpa dadah tu kat rumah dia, satu penagih ni dia atau trafficker ni kalau dia jual dia akan mengakulah. Yang first thing yang dia akan ingat adalah menyelamatkan keluarga dia. Dia tak mau membabitkan siapa-siapa kalau memang. And then cuma seperti mana Ustaz cakap tadi, dia punya consequences is pasal dia dah masuk ke penjara. Kan dia dah tak ada kat luar. Tapi yang mengalami kehidupan kat luar ni, the social challenges ke apa pun dari segi sudut saudara mara ataupun jiran-jiran atau sampai masuk ke dalam akhbar ke apa kan. Dia punya family kena face lah. Cuma yang seperti soalan ni tanya, kalau yang membahayakan seperti saya katakan tadi, selagi mana dia kalau membahayakan nyawa, ataupun sampai dia ekstrim, kalau dia dah menagih sampai dadanya dia campak sembarangan, kalau rumah tu ada anak kecil ke apa, bayangkan kalau anak dia terambil dadah tu, kalau overdose, siapa yang nak pergi tanggung? Kita menyesal pun tak guna kan. So kalau kes-kes macam gini, saya rasa saya bukan cakap it's okay lah, but that is the only action that you boleh ambil untuk selamatkan dia dan juga ahli keluarga dia. Izinkan saya bertanya lagi Ustaz yang balik pada tadi Ustaz mengatakan mereka yang menagih buang drug ni merata tempat, dan anak kecil mengambilnya dan consume. Does this case exist Ustaz? Adakah ini case betul? Memang dia akan exist. Dia juga ada kes ada kes yang dia tinggalkan isteri dia geram. Isteri dia bukan penagih dadah, isteri dia geram, isteri dia pun hisap. Apa yang sedap sangat ni yang suami aku hisap ni barang. Dia pun try lama dia pun hook juga. Ya Allah. Dan yang jadi konsekuensi siapa? Anak-anak kan. So ini saya cakap ni bukan dalam drama TV3 ke apa. Kan? Betul. Ini benda yang saya sendiri dah hadapi, saya sendiri dah lalui daripada rakan-rakan kita sendiri kan. Dan saya rasa itulah kalau perkara ni dah sampai ke tahap yang sedemikian, especially mereka ni very dangerous bila mereka dalam ketagihan. When they are in the withdrawal. Waktu dia high tu dia tak not so dangerous. Dia tak kacau peaceful. Pasal dia dalam dunia dia sendiri. Tapi bila dia tengah ketagih tu, especially kalau dia dah sakit teruk, dia dah tak boleh kawal, dia akan cari apa jalan sekalipun. Seperti saya sendiri dulu pernah melalui, saya tahu macam mana withdrawal symptom. Saya tahu juga cara macam mana nak dapatkan duit dengan apa cara sekalipun. The main thing is saya dapatkan duit untuk beli barang tu. So because of that, tujuan yang padu untuk mendapatkan duit tu dengan cara apa sekalipun, kita akan cuba cari duit. Ini bahaya saya rasa boleh sampai pada tahap melibatkan safety safety bagi ahli keluarga. Jadi saya nak tanya pada kedua-dua Ustaz Fadul dan Ustaz Basir, adakah ada tak kes-kes di luar sana yang mana melibatkan seorang yang ketagih sangat dan dia seperti mana Ustaz Basir mengatakan dia dalam tahap sakit yang ketara sehingga berlakunya kebunuhan dan berlakunya whatever lah that we can think of, and dia punya consequences tu mengakibatkan maut kepada ahli keluarga yang lain. Saya kira kita pernah ada kes di dalam akhbar yang dilaporkan kan, seorang anak yang dalam kategori yang melampau ini, extreme addiction, cuba mendapatkan sesuatu daripada ibunya, tapi ibunya bertegas untuk tidak berikan kan, dan akhirnya anak tadi marah. Sehingga kan dibakar flat tersebut ni. Dan apa jadi Indra? Ibu tersebut menemui ajal dalam flat yang terbakar tadi. Ya Allah. Sangat menyayatkan hati, sangat tragik. Kita kalau boleh tak nak sampai perkara ini berlaku. Tetapi perkara ini sebenarnya, kalau ini di konteks Singapura, tapi kalau kita pergi ke negara-negara jiran, mungkin hal ini lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Tapi benda ni berlaku di Singapura sekalipun. So one of the reason kenapa sekarang apabila seorang penjenayah ditangkap, dia akan menjalani urine test. Before that tak ada. Before that kalau you kena tangkap for curi, they will just focus on the theft part lah. Curi ke, robbery ke, housebreaking ke.
But now siapa pun kalau melakukan jenayah, they will have to go through urine test because they have found the correlation between drug addiction and crime. So most likely orang yang buat crime ni is partly because of dia punya addiction. Dan kita pun tahu banyak yang telah dilaporkan di akhbar-akhbar kita sendiri kes-kes yang mana anak meninggal kerana bapa dia dah high kan. Ada yang macam Ustaz tadi cakap ibu atau ahli keluarga, even kawan sendiri pun biasa juga sampai terjadi pembunuhan. So this is extreme cases lah. Saya pernah membaca satu akhbar and I think this is also happened I think a few years ago. Seorang ibu bapa, I think kedua-dua mereka ni penagih. Mereka ada newborn baby kan. I don't know, not newborn, I think a toddler ke apa kan. Umur saya rasa 3-4 tahun mungkin, wallahualam. What happened is I think dah datang high ataupun dah datang sakit kan, anak itu jadi sasaran. Apa yang berlaku, mereka letak anak tu dalam satu box. Dan bagaimana pihak authority dapat tahu yang anak ni telah dan mereka meletak dalam ini box selama seminggu. Jadi bagaimana pihak authority dapat tahu ada apabila anak ni tak pergi ke DP preschool. Jadi ini salah satu saya rasa kes yang benar yang berlaku kan di kalangan masyarakat kita. Jadi mungkin apa yang dimaksudkan dalam soalan ini adalah bahaya bagi ahli keluarga yang lain. Lagi-lagi anak yang tidak bersalah, yang masih kecil tu. Jadi saya pernah tangani satu kes, kita tak sebut nama dan sebagainya, di mana seorang toddler kan maut akibat tindakan seorang ayah yang bila dia balik tu kerja tu, anaknya menangis dan sebagainya. Kemudian dia cuba nak diamkan budak ni kan. Akhirnya budak ni tadi mati lemas kerana dimasukkan dalam baldi kan. Ya Allah. Tapi bila saya go through the process kan, akhirnya dia mengaku. Ketika dia melakukan dalam keadaan itu, dia dalam keadaan high. Kan? Dan high yang dia ambil ni bukan pun dadah yang berat tau, Bashir. Dia cuma ambil ubat batuk. Dia cuma ambil ubat batuk. Maknanya bila kata ubat batuk ni bukan 1-2 camca, Indra. Mungkin satu botol dulu. Mungkin satu botol dulu, 2 botol atau mungkin 10 botol sebagainya, kerana untuk untuk dia hilangkan masalah yang dia sedang hadapi, dia ambil ubat batuk. Tapi bila dia balik itu dia rasa bingit sangat tangan anak tadi sehingga anak tadi jadi maut. Akhirnya masalah ni dihukum. Dihukum mati. Ini satu saya rasa ada hikmah bagi segala perkara yang berlaku. Pengajaran bagi kita semua. Kerana dia ada perbezaan bagi orang yang mengawal kemarahan dan orang yang dalam keadaan ketagihan dan dalam keadaan high ini mengawal kemarahan mereka. Orang yang biasa, saya rasa tahap kemarahan mereka tu adalah boleh sampai pada tahap siuman. Tapi orang yang dalam ketagihan dan orang yang dalam high ini, mereka punya bila datang sifat marah itu, kan, mungkin itu satu perkara yang tidak boleh dikawal. Mungkin Ustaz Basir boleh elaborate further. Boleh. Especially kalau dia ambil drug-drug yang hallucination yang boleh mendatangkan hayalan, sehingga kan bila dia marah tu, kadang-kadang anak tu dia lihat sebagai monster ke. Ya Allah. Dia akan lihat anak dia sebagai enemy dia ke. Dia tak nampak anak dia lagi. Jadi oleh kerana dia telah dikawal oleh satu vision satu vision yang berbeza kerana because of the drug effect. So certain drugs dia akan memberi kesan seperti ini. Okay, macam especially ubat batuk akan memberikan one of the punya effect is dia akan kasih illusion. You will see things that doesn't exist but only you can see it. So oleh kerana demikian, kadang-kadang tindakan tu kalau kita cakap orang waras, dia takkanlah siapa nak bunuh anak kita kan. Betul. Tapi oleh kerana dia dalam keadaan sedemikian, maka tindakan yang dia ambil tu kadang-kadang di luar kawalan dia. Jadi kita tak cakap kerana dia ambil drug tak apalah dia boleh bunuh anak dia. Kan orang akan argue because dia overcome by dia punya psychological punya illusion tu, so dia do this thing. So adakah itu melepaskan dia daripada perbuatan itu? So the main thing is jangan mula.
Suatu saya harapkan perbahasan kita, Indra, Saya. adalah bukan satu pengajaran kepada mereka-mereka yang masih terlibat dalam hal ini. Yes. Ya kan? Supaya datang satu kesedaran dalam jiwa mereka sebelum keadaan itu terlambat, sebelum keadaan menjadi lebih buruk, ya kan? Sebab perkara ini pernah berlaku. Jadi kerana itulah, kalau mereka mengambil terus berhayal dengan dunia dadah ini, kita tak tahu apa natijah akhirnya nanti. Sebab itulah saya harap perbincangan ini dapat memberikan kesedaran kepada mereka-mereka yang masih dalam perlukan bantuan, pertolongan, ya. Maka ada jalan pertolongan sebenarnya. Ada jalan keluar sebenarnya. Tidak ada jalan yang kita kata jalan mati. Ya. Apapun ketagihan tahap kata mereka ini, mereka dapat menyedarkan diri mereka sendiri, datang untuk minta bantuan. InsyaAllah ada bantuan. Masya-Allah. Jadi sedangkan Ustaz Fadlun mengetengahkan bantuan ataupun bagi mereka-mereka yang perlu pada bantuan. Jadi izinkan saya berkongsi di sini dalam platformnya Seekers Nest. Bagi mereka yang ingin melalui program-program dakwah Ustaz Fadlun dan Ustaz Basir, dan dalam program-program mereka ada berbagai-bagai jenis program seperti program Al-Quran, bagi program kaunseling dan sebagainya. Bolehlah ikut mereka dalam Facebook mereka. InsyaAllah saya akan letakkan Facebook mereka, Ikhwan YSI. Dan bagi mereka orang awam yang ingin to reach out untuk membantu mereka dalam segi, kerana mereka bergerak secara sukarela. Jadi kita orang awam mungkin sama-samalah kita dapat hulurkan bantuan yang mana kita boleh dan mampu bagi gerakan yang mulia ini yang dilakukan oleh Ustaz Fadlun, yang diketuai oleh Ustaz Fadlun dan Ustaz Basir. Itu bantuan bagi program-program bekas pesalah. Jadi bagi mereka yang ingin menghulurkan bantuan, sila hubungi Ustaz Basir dalam talian 8875 4919, ataupun bolehlah hubungi juga Ustaz Fadlun dalam taliannya 8112 1152. Baik, saya akan teruskan kepada, izinkan saya Ustaz, saya teruskan kepada soalan yang akhir, soalan yang ke-6, masya-Allah. Assalamualaikum kepada Ustaz Basir dan Ustaz Fadlun. Apakah pendapat Ustaz dalam mendidik dan menyampaikan kepada golongan anak muda kita ini tentang salah kegunaan dadah dan juga akibat buruk daripadanya? Saya sangat mengharapkan dapat lebih lagi program-program ini program-program seperti ini diluaskan kepada anak-anak muda kita. Jadi ini satu soalan, masya-Allah. Saya rasa soalan yang selalu saya rasa ini pendapat saya, yang bertanya ni mungkin seorang maybe a parent, seorang ibu bapa yang bertanya. Dan jadi apakah pendapat Ustaz tentang soalan ini? Baik, saya jawab dulu soalan dari yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think dalam perbahasan kita pada hari ini, kita juga telah dah menyentuh sedikit banyak tentang perkara yang disoalkan dalam soalan yang akhir ini. Bagaimanakah kita dapat menyampaikan kepada anak muda tentang salah guna dadah ini? Sebenarnya dalam program pemulihan, dia bukan hanya melibatkan satu parti saja, satu pihak saja, bukan pihak keluarga saja. Dia melibatkan ramai pihak. Seperti mana yang kita tahu, kalau daripada sudut perundangan negara, kadang-kadang pihak berkuasa ni kata kerana maklum balas daripada masyarakat umum, maka kita dapat membongkar gini. Sebenarnya is a tip off. Mana kerjasama daripada ramai pihak. Begitu juga dalam sudut program pemulihan ini, kami juga memerlukan bantuan sokongan daripada pihak keluarga. Ya kan? Kami pernah juga menangani beberapa kes anak mereka ni terlibat tapi belum ditangkap lagi. Hanya parent dah berkonfrontasi dengan mereka, bersemuka dengan mereka. Anak-anak tadi pun telah dengan secara jujurnya mengatakan, benar ibu, saya dah ambil dadah ini dan sebagainya. Dan mereka cuba cari jalan keluar. Mereka tak report kepada pihak berkuasa, tetapi mereka cari perkumpulan-kumpulan ataupun orang-orang yang dipercayai dapat memberikan bantuan dan sebagainya. Dan apa yang telah kita laksanakan adalah
kita mendekati keluarga seperti ini. Kita bersemuka dan bagi pihak saya, Indra, pendekatan saya yang saya buat adalah anak itu dah bawa confession yang dia dah ambil dadah. Takkan saya datang sendirian. Sebab saya tak ada pengalaman. Macam mana corak pemikiran dia, linggu dan sebagainya. Jadi saya kena bawa orang yang ada pengalaman. Kalau saya tak dapat Ustaz Bashir, saya juga ada anak didik yang lain yang boleh yang dapat memberikan kata nasihat. Yang kadang-kadang sebaya dengan anak tadi itu supaya mereka dapat linggu mereka, dapat memahami keadaan mereka supaya dapat berikan kesan nasihat yang baik pada diri mereka. Ini antara langkah pertama yang kita lakukan. Mungkin Ustaz Bashir mungkin boleh dapat tambah dalam hal ini pengalaman yang kita dah buat. Okay. Kalau bagi saya, kalau saya lihat pada boleh katakan ni outreach program atau awareness program to the public, saya rasa banyak yang dibuat oleh pihak kerajaan dan kumpulan-kumpulan sokongan yang buat pergi ke sekolah, pergi ke media kan, mainstream media atau social media, beritahu tentang bahaya dadah ni. Tetapi tak ada yang saya rasa yang pergi direct to the source. Orang yang the vulnerable one. Mereka-mereka yang suka, boleh kita katakan lepak-lepak atau berkumpul. Siapa yang berani pergi impede orang? Siapa yang berani pergi berdakwah pada orang? So to do this, you need strength. You perlu ada kekuatan. Kan? And it's not easy. You akan face a lot of problem. You akan face a lot of opposition. Tapi saya rasa mereka ni sebenarnya yang memerlukan sokongan ataupun pendekatan ataupun kita bercakap persahabatan dengan orang. Supaya mungkin kita dapat tarik orang. Dan peranan yang paling penting sekali yang harus dilakukan oleh mak bapak sendiri. Mak bapak kena pantau anak dia. Dia kena jadikan anak dia sebagai kawan. Bila anak tu dah mencapai lingkungan dewasa sedikit, teenager punya age, you dah tak boleh ada macam gitu punya I'm a father, you are the daughter, you are the son. Dia takkan kasih tahu you dia punya problem. You must befriend them. You kena faham dia punya kehidupan, you kena berkawan dengan dia. InsyaAllah apa-apa problem dia akan beritahu you. Then that is where you can maksudnya kita boleh kawal dia punya masalah tu supaya dia tak jadi lebih drastik lah. Tapi selalu Ustaz ini yang saya dapat bincangkan dalam wadah kita ni. Ibu bapa senantiasa mereka dalam keadaan yang sibuk. Itu satu. Kedua, mereka juga dalam dunia mereka. Kerana aku ni seorang bapa ataupun ibu yang sudah penat keluar bekerja dan balik nak menangani isu-isu masalah hubungan aku dengan anak aku sendiri, nak memantau mereka dan siapakah kawan mereka dan bagaimana percampuran mereka. Adakala ibu bapa tak mengambil hirau langsung, Ustaz. Ini jujur saya mengatakan, bukan nak target ataupun nak memberikan kata-kata nak menjatuhkan ibu bapa yang sedemikian. Ini tidak. Ini realiti yang sebenarnya. Kerana mereka ada this kind of blockage dalam pemikiran mereka ni. Aku dah sibuk dengan dunia aku balik aku nak tengok TV je. Ada sebahagian seperti itu. Aku dah sibuk keluar bekerja, aku balik aku nak relax, aku tak nak dengar apa masalah. Kerana pada mereka tak suka melalui kerisauan dan kesusahan seperti ini. Jadi bagaimana pula Ustaz? Ini satu dinamika keluarganya yang sangat rumit ni. Biasanya Indra, bila hal ini berlaku apabila hal itu telah berlaku, barulah ibu bapa dapat tahu. Dah terlambat kan? Maknanya ibu bapa tak dapat kesan daripada peringkat awal tentang perubahan kelakonan sesuatu anak-anak mereka ini yang berlaku dalam keluarga. Apabila telah terjadi, and barulah mereka sedar. Dan mereka sedar, mereka dah kelang kabut. Kan? Mereka takut, cemas. Nasi dah jadi bubur lah Ustaz. Maksudnya macam mana dengan anakku sekarang ni? Macam mana kalau kena tangkap? Mana mereka ni dalam keadaan sudut yang agak-agak kebingungan, kecelaruan sebagainya. And that is where saya tak nafikan apa yang dia cakap, kan? Apabila ibu bapa is engrossed dengan dunia mereka,
baik daripada sudut pekerjaan ataupun ada yang sibuk berniaga dan sebagainya kan ya, sehingga kan terabai hubungan anak-anak yang pada peringkat remaja ni, satu peringkat yang sangat vulnerable. Kita ingat mereka tu dah besar panjang, dah tahu buat perkara sendiri, dah boleh masak sendiri, makan pergi segera ke apa, mereka tak akan kebuluran sebagainya. Tetapi mereka lupa hubungan tadi tu. The communication tu. Yang sepatutnya kita pupuk walaupun dalam keadaan waktu makan sekalipun, bagi saya itu that is the most quality time yang keluarga dapat sama-sama duduk dan melihat apakah ada perubahan-perubahan yang dapat memberikan mereka tip. Oh, ni dah ada yang tak kena ni. Ya kan? Biasanya bila perkara ni bila dah terlewat, baru kita dapat sedar. Ala kulli hal, apabila seseorang berada dalam keadaan seperti itu, sebagai ketua keluarga, mereka kena mencari satu jalan huraian. Ya kan? Bagi saya, untuk dalam peringkat ni lah, untuk kita masukkan mereka ke pusat tahanan ke apa, dia bukan satu jalan yang terbaik lah. Ya kan? Sebaik-baiknya mereka dapat berdiskusi dan mencari jalan keluar dan mencari, they have to find help. Kan? Kita ada beberapa macam contohnya di Institute Mental Health kita, untuk kita cari jalan huraian kepada mereka punya physical needs. Tetapi kita juga perlu ada psychological punya needs yang support psychological punya help untuk kita dapatkan daripada sudut spiritual ke ataupun sudut kata-kata counselling dan sebagainya yang boleh kita cari huraian. So ibu bapa pada ketika itu jangan mati akal. Kan? Cari kontak-kontak yang mereka dapat yakin bahawa perkara ini dapat dihuraikan. Dan sejauh mana yang telah kami lakukan selama ini, alhamdulillah, kita dapat melakukan sesuatu perkara yang dapat mencegah keadaan itu menjadi lebih buruk, kan? Bukanlah kata kita ni dalam soal untuk macam tadi Ustaz Bashir kata kepada anak-anak yang gelendangan itu. Dalam soal ini dia tak ada konsep kita nak jadi hero. Don't even try think of to be hero. Dia tak ada soal konsep aku ni dah pulih dah gini, aku cuba. Ini sebenarnya satu perangkap. Jadi sebenarnya bila kita nak buat perkara macam ini, kita ada satu kembelingan tenaga yang cukup mahir, yang cukup ada pengalaman dan sedar akan apa kita lakukan dan tahu risiko yang kita akan hadapi dan kita akan ambil langkah berjaga-jaga. So don't try to be hero, even to try to help adik yang dalam ketagihan yang begitu dalam, melainkan kalau kita ada pengalaman dan kita ada cara, barulah kita mendekati perkara itu. Jadi sebelum saya berikan peluang kepada Ustaz Basir, izinkan saya bertanya lagi tentang perkara ini. Adakah peranan bagi ibu bapa ini, seperti soalan yang ditanyakan, definitely mungkin seorang ibu bapa ni dia akan ada pemikiran, I hope there would be more outreach out there, kan? Baik bagi pihak government ke, private entity ke, atau apa-apa saja yang di luar sana, ada kempen-kempen yang boleh memberikan satu education kepada anak-anak muda tentang kesalahan kegunaan dadah ini. Jadi nak tanya pada Ustaz Basir, adakah peranan ini paling penting dimulakan dengan ibu bapa sendiri, kan? Dan jadi kita jadikan wadah ni satu wadah diskusi, dan juga bukan setakat kepentingan bagi ibu bapa untuk melaksanakan tanggungjawab itu, kan, iaitu to educate diorang punya diorang punya anak-anak ini tentang dadah. Malahan ditambahkan lagi, they themselves have to go out there and learn something, kan? Maybe belum lagi saya nampak dalam masyarakat, kan, kursus-kursus tentang drugs offense ataupun kursus-kursus tentang kesalahan drug abuse, drug prevention dan sebagainya. Saya rasa ini satu diskusi yang saya rasa kita boleh mulakan satu perkara, Ustaz. Seperti Indah kata, yang paling penting adalah ibu bapa lah. So the parent kena tahu, dia kena take the effort sikit
anggap ni semacam investment jugalah. Okay, dia punya long term gain you akan nampak nanti. Now you mungkin penat dah balik kerja, but you must take a certain amount of time untuk spend dengan anak you. Get to know their friends, get to know apa yang dia fikirkan, apa yang dia inginkan dalam kehidupan, supaya kalau ada benda-benda yang dia rasa tak betul, dia adalah orang pertama yang anak tu akan datang kepada. Rather than dia bertemu dengan orang yang salah kan, minta pendapat. So kalau kita rasa yang benda ni aku memang tak sanggup lah nak buat, aku dah bekerja penat, then you will face dia punya problem later on, which is even more merunsingkan. And at that time mungkin dia boleh selamat ataupun mungkin dia akan terus hanyut. So seperti Indra kata lah, kenapa tak ada program-program untuk educate family members, kan, mak bapak ke. Tapi to do this kind of program, you also need support, you need financial support, you need resources. Kan? Kalau ada orang pun yang offer this kind of courses, will the public be interested? Itu dia punya soalan dia. Kan? Jadi maaf Ustaz, I have to ask you, because just now you said will the public be interested. Maksudnya saya rasa memang ni topik-topik yang saya rasa semua orang ada related to with this topic. Sikit sebanyak pun ada juga yang ada kaitan. When you said tak ada interest, and does that mean that masyarakat kita masih jahil lagi atas perkara ni Ustaz? Mereka bukan jahil. Kadang-kadang mereka rasa yang this doesn't affect my family, it's not my problem. That's the thing with kita. Saya bukan cakap among us lah. This will not happen in my family. But the day it happens in your family, then you will find out yang regret lah. Benda ni dia is ketara. Benda ni dah berlaku daripada tahun 70-an sampai sekarang. Kan? Dan dia tak ada jalan keluar melainkan kita sendiri get involved with it. Orang akan cakap banyak lagi masalah yang kita kena face. Memang betul, there are banyak pun masalah, tapi one of the masalah yang ketara is this masalah. Masalah kita punya teenagers, and then kita punya drug addiction, and it goes on. Once you start with the addiction, it goes on. Untuk you nak stop, dia bukan impossible, but it's very difficult. Kadang-kadang mengambil masa yang lama. Saya sendiri mengambil masa 30 tahun untuk totally forget about it. Tapi saya masih mimpi benda ni. Kan 30 tahun benda ni dah bersama saya. Saya cakap I don't remember this thing anymore. Saya face benda ni, orang offer saya juga, saya nampak benda depan mata, tapi saya mampulah, maksudnya mungkin tolak benda ni lagi, because saya rasa yang saya tak perlukan benda ni lagi dalam hidup saya. So as a parent, kita tak salahkan mak bapak kita dulu. Keadaan ekonomi mereka berbeza dengan sekarang. Sekarang ni kita is actually what you want in life lah. Kadang-kadang pun benda tu pun kita tak perlu pun. It's just apa yang kita nak. Dan oleh kerana kita nak, kita kadang-kadang spend more time kat luar daripada dengan yang kita perlukan, iaitu keluarga kita, anak kita. Dan ibu bapa kena ambil berat lah. Dalam sudut psikologi, mereka berpendapat bahawa every crime is premeditated. Setiap penjenayah itu ada perancangan, kan? Dan dia ada signature dia. Signature bagi penagih adalah dia ada behavioral trail. Dia punya traits dia, kan? Maknanya kalau sebagai ibu bapa, kita cakap pasal tentang bagaimana ibu bapa, kursus tentang ibu bapa ni, saya belum ada kursus lagi untuk mengajar ibu bapa tentang apakah nak kenal anak kita punya behavior traits dia. Faham tak? Sebab kalau kita tanya penagih ni punya behavior ni, dia punya signature tu hampir sama. Ya tak? Cara macam mana dia sembunyikan kegiatan dia, cara macam mana dia denial secara verbally. Tetapi yang tak dapat dibohongi adalah dia punya body language dia sendiri. You can lie with your lips, but you cannot lie to your heart. And the body sometimes demonstrate that. Kita punya bahasa badan ini, dia tak dapat menyembunyikan kebohongan diri kita. InsyaAllah ni kuasa Allah. Kata-kata budak-budak TC lah, dengan character never lies lah. Character never lies. So kerana itu, kalau saya setuju sangat, kalau sekiranya ada kursus-kursus bagi parents terutamanya,
across the board. Tak kira Islam ke yang bukan Islam sebagainya. Betul. If there is a cause to even share, atau saya rasa khusus ni more kepada sharing, awareness lah. Awareness, bagaimana mereka dapat kesan bibit-bibit awal terhadap this behavioural traits ni tadi. Perubahan kelakonan daripada anak kita tadi. Kalau dulu kita nampak anak kita ni pendiam, tiba-tiba jadi riang, dia jadi kan. These are all personal traits, behavioural traits yang boleh mencurigakan, di mana ibu bapa boleh ambil langkah pertama untuk investigate, untuk semak dan cek apakah perubahan ini berlaku secara dengan sebab apa dan sebagainya. Dan ini saya rasa program-program seperti ini perlu bagi ibu bapa yang mana lebih lagi ada anak remaja. Sebab dunia keremaja sekarang ini satu dunia yang penuh cabaran. Bukan kerana pasal globalization punya hal. Ya, betul. Everything is all fingertips. Dan ibu bapa kalau tak bersedia ataupun mereka tutup mata, lepas sikit Ustaz, that's it. Ataupun mereka macam Ustaz kata tadi, mereka tak nak ambil endah pun, ini akan menjadi suatu bibit yang saya rasa membawa kepada satu kemusnahan dalam keluarga tadi. Izinkan saya bertanya Ustaz. Definitely perkara yang Ustaz sebutkan ni semua, the dynamics of this knowledge is not easily for us to summarize in this one session, definitely. Dan saya rasa to those out there yang mendengar, bagi mereka yang mendengar dan juga menonton, mungkin ini satu pembahasan yang harus kita mendalaminya, ataupun topik yang mana kita boleh mendalaminya untuk untuk ketengahkan ilmu pengetahuan ini kepada masyarakat Islam kita, ataupun lebih lagi kepada umum lah, seperti mana Ustaz mengatakan, baik for the Muslim or non-Muslim, is across the board, kan? For parents out there yang ataupun family members out there who concerned about this and this movement, not just whether you are involved or have yet to be involved, tapi saya rasa everyone have to do their part. Jadi definitely perkara seperti ini Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan satu kata-kata akhir sebelum kita akhirkan sesi kita ini. Perlukah perkara ini, topik ini kalau kita bahaskan dan ketengahkan kepada masyarakat, can it be more detail Ustaz? Dan macam Ustaz mengatakan, body language, maybe kita belajar tentang body language, sifat perubahan kan dalam seorang anak kan, bila dia umur 7 sampai 12 tahun, perwatakan dia seperti gini, lepas tu 13, 14 dan 15 and so on, ada differentnya perwatakan, dan bagaimana kita nak mengkaji itu dan juga kan, bagaimana kita nak ketengahkan. Ini satu soalan ni yang mana kita bukan satu soalan, ini satu perkara yang mana kita harus terperinci sampaikan kepada masyarakat. So is that a very important thing that we need to elaborate further here? Baik, Masya Allah. Saya masih ingat lagi beberapa tahun dulu pihak masyarakat Islam kita ni mewajibkan menghadiri kursus rumah tangga sebelum rumah tangga, kan? Saya tak tahu kenapa program itu terhenti dan sebagainya, kerana mungkin mereka dalam sudut mengambil maklum balas untuk memberikan program yang lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan dulu. Dan apa yang telah Indra katakan tadi memberikan kami suatu kata orang tu peluang sekarang ini, kan? Jarang kita ada parent kursus-kursus untuk parenting, walaupun Mendiakap dulu pernah buat parenting course yang dibuat untuk untuk merapatkan hubungan antara keluarga, tetapi belum ada satu kursus especially untuk dalam permasalahan kita ini yang dapat memberikan mereka tips-tips yang berguna untuk menyelamatkan anak mereka sebelum terlambat. Kalau macam tadi ibu bapa dan anak kita semua benda dah terjadi. Tapi sekarang ini kalau macam kita dapat adakan satu sesi kursus yang dapat memberikan pengetahuan sedikit kepada ibu bapa daripada sudut psikologinya, sudut pembangunannya, dan sudut bagaimana keadaan kita dapat melakukan sesuatu supaya kita dapat mencegah.
Dan mungkin apa yang Indra katakan tadi mencetuskan satu idea kepada kami untuk sama-sama memikirkan. Saya. Dan mudah-mudahan kita sama-sama dapat gembleng tenaga. Bukan hanya daripada sudut kami saja ni, tapi juga pihak NGO yang lain ataupun pihak yang lebih mempunyai autoriti yang lebih tinggi untuk sama-sama dapat memikirkan hal ini. Sebab saya rasa ini sangat penting demi menghadapi cabaran yang akan datang. Betul. Yang lebih hebat, insya-Allah. Satu pembahasan pada saya episod kali ini dan dalam sesi soal jawab kali ini sungguh banyak menyentuhkan tentang pendalaman isu-isu yang kita ketengahkan ini. Saya seperti mana saya mengatakan pada sesi yang pertama atau sesi kedua, kita punya topik belum sampai klimaks. Ini jujur saya mengatakan saya seolah-olah merasakan dan topik ini sudah sampai pada kemuncaknya. Dan ini jujur saya mengatakan kerana saya yang walaupun yang conduct this program dan show sebagai host amat-amat terkesan dengan kata-kata nasihat dan huraian daripada dua ahli panel kita, itu Ustaz Basir dan Ustaz Fadlun, yang sungguh berpengalaman dalam bidang ini kan, yang mana tidak dapat saya belum lagi pernah saya menyaksikan perkara ini dan belum lagi pernah saya dapat menyontohi mereka juga. Dan kerana subhanallah, ini mungkin Allah nak tunjukkan kepada kita, bagi mereka yang mendengar, bagi mereka yang menonton, individu-individu dalam masyarakat Islam kita yang di luar sana masih lagi ada mereka seperti Ustaz Fadlul dan Ustaz Basir yang banyak lagi meluangkan masa mereka untuk berbakti kepada masyarakat. Jadi janganlah kita, mana saya juga orang awam, dan bagi mereka yang mendengar dan menonton, janganlah kita kan mengambil pengorbanan mereka ni ringan. Jangan kita tidak mengambil indah tentang pengorbanan mereka, kerana if we all do kita pepat, insya-Allah kan, saya rasa masyarakat kita akan dibangunkan dengan asas kan semangat yang tinggi dalam menuju kepada kejayaan, insya-Allah. Jadi izinkan saya, sebelum saya mengakhirikan sesi ini, izinkan saya berkongsi kepada penonton-penonton kita dan juga pendengar-pendengar kita, bagi mereka yang ingin menghulurkan bantuan dan mencari bantuan dalam segi sudut program-program bagi bekas pesalah kan, bolehlah hubungi Ustaz Fadlun dengan Ustaz Basir. Saya akan berikan talian Ustaz Basir, sila hubungi talian ini. Bagi mereka yang nak menghubungi Ustaz Basir, itu 8875 4919, dan bagi mereka yang ingin juga menghubungi Ustaz Fadlun, bolehlah hubungi Ustaz Fadlun dalam talian 8112 1152. Dan I believe this is my own belief that kita orang awam should support this good cause, and regardless apa pun, tak semestinya dalam sudut kewangan, and moral support also is needed in this kind of good effort. Jadi mudah-mudahan, saya sangat-sangat memanjatkan doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah mengurniakan kesihatan kepada Ustaz Fadlun dan Ustaz Basir. Amin. Dan kerana ini satu pelibatan yang agak baru bagi diri saya juga kan, menceburi dunia bagi bekas pesalah ini. Belum lagi pernah saya ada pengalaman dalam sudut ini. Walaupun kita Seekersnest banyak membahaskan tentang mental health, tapi ini satu dimensi yang baru, dimensi yang memberi laluan kepada pembahasan-pembahasan dan yang mana kita boleh ketengahkan kepada masyarakat Islam. Dan dari itu saya mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada kedua tetamu khas kita, iaitu Ustaz Fadlul dan Ustaz Basir, kerana meluangkan masa mereka dan berbakti kepada masyarakat Islam kita. Terima kasih kembali kerana mengundang kami. Masya Allah, Masya Allah. Dari itu kami daripada Seekersnest Media, bagi mereka yang menonton dan juga mendengar podcast ini, harap give your support to our Patreon page, and saya akan letakkan kita punya Patreon page bagi mereka yang support kita punya program-program ataupun video-video tentang mental health, dan juga bagi bekas pesalah ini, we hope that you can get your support on our Patreon page. Dan bagi mereka yang ingin menonton lagi pada sesi dan episod yang akan datang, insya-Allah
tunggukan dan nantikan insya-Allah. Dan dari itu saya Indra Sahid daripada Seekers Nest mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.